Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Adinda Nurul Yakin, Dr. Nurul Yakin binti Muhammad Noor kerana sudi bersama-sama Kak Mah pada hari yang mulia ini bersamaan 1 Muharram 1443 Hijrah. InsyaAllah hari yang bahagia ni kita dengan azam baru dan semoga perkongsian kita sembang-sembang santai ini boleh mendapat pahala dan insya-Allah menjadi amal jariah kita di dunia dan akhirat juga insya-Allah. Okey. Hari ini sebelum Kak Mah perkenalkan adik yang third last Kak Mah yang bernama Nurul Yakin ni pada kecil sampai sekarang, nanti apa-apa Kak Mah akan tambah sikit. Boleh, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama dia Biri Nurul Yakin Muhammad Noor. Biasanya orang akan pelik sikit lah sebab yakin dan macam tak biasa dengar kan. Cumanya saya nak maklumkan lah makhraj dia yakin. Jadi Nurul Yakin. Banyak dalam Al-Quran sebut tentang yakin. Contohnya Haqqul Yakin, Ainul Yakin. So yakin ni bukanlah nama yang pelik lah, janggal kan. Sebab waktu kecil selalu orang cakap yakin boleh. Betul, memang sesuai dengan nama berkeyakinan sentiasa. So seperti yang diberitahu, saya anak yang ke-6 daripada yang ke-8 dan rasanya sampai hari ni macam kalau macam kita cakap tentang parenting talk kan, macam anak pertama ni selalunya special, anak kedua ni selalunya kontra dengan anak pertama. Anak ketiga ni biasanya dia lebih ke depan sebab dia absorb anak pertama yang kedua. Tapi parenting selalunya sampai anak yang nombor 3 je dengan anak bongsu. Dia skip anak yang nombor 4, 5, 6, 7 ni. Tapi bila dah meningkat dewasa kan, rasa macam it's a total bless to being the 6th out of 8. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So sekarang bekerja sebagai trainee lecturer dekat UIA. InsyaAllah mohon doa daripada semua untuk menghabiskan pelajaran dalam master in ONG bulan 11 ni insyaAllah. Bulan 11 tak lama lagi dah tu. So juga ibu kepada 3 orang anak yang sedang menghadapi pelbagai fasa dalam perkembangan anak-anak lah. Ada yang sudah remaja 9 tahun, ada yang masih dalam middle age which is 6 tahun dan ada yang kecil 3 tahun. InsyaAllah. I see. Terima kasih seberingkas. Tapi nak highlight sikit. Beliau dilahirkan 23 bulan 9 September. Tahun dirahsiakan lah. Kemudian bersekolah rendah di Sungai Tua and then sekolah menengah di Putrajaya kan. Kemudian pergi ke MRSM Taiping, antara adik-beradik yang masuk MRSM lah, sebab adik-beradik kita ada yang sekolah biasa, ada yang MRSM dan ada yang SBP. So Kak Cik antara yang pergi ke MRSM dan selepas itu berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negara pada peringkat awal lah, maksudnya 1 tahun persediaan di UiTM intact kalau tak silap Kak Mah, and then terus ke overseas. So Kak Mah sendiri envy to my 6 siblings punya journey because I don't have much experience macam beliau. So dekat sini disebabkan di usia yang agak muda, beliau dah berpeluang untuk belajar di luar negara. Untuk session ni Kak Mah gunakan masa yang sesuai untuk betulkan sikit perception. Ramai yang selalu cakap ni local grad, ni overseas grad, ni local grad, overseas grad, something like that. So mohon pencerahan sikit macam mana cabaran bila belajar di luar negara. Dipersilakan. Rasanya soalan daripada Dr. Fatimah tadi ataupun Kak Mah ada 2 cabang yang berbeza lah. Yang pertama tentang satu cabaran dekat luar negara, yang kedua bagaimana orang lain mendefinisikan sama ada uni local grad ke ataupun uni overseas graduate. So yang first kali cabaran luar negara ni macam yang biasa-biasa lah kan. Yang pertamanya of course lah jauh daripada keluarga. So kalau macam apa-apa yang berlaku kat family, you are not the first person who can attend to. So macam kadang-kadang rasa macam sedih dan terkilan lah, especially kalau I'm sure ada yang sakit, ada yang meninggal ketika mana kita kat luar dan kita tak ada kemampuan untuk pergi balik. So it's actually a huge thing.
And jadi siapa yang rasa macam nak pergi ke luar negara tu, mungkin tu adalah benda yang perlu dikonsiderkan lah, terutama dalam keadaan pandemik. Apapun jauh dari keluarga ni, of course lah, bila dah pergi overseas, that's the main thing that you have to think of. So second, macam Kak Cik dulu kan belajar kat Russia 6 tahun. So Russia ni kalau dari segi dia punya masyarakat dia tak friendly. Dia bukan jenis yang macam welcome to our country, we really we really welcome all the foreigners. Tak, dia tak macam tu. Dia adalah satu nation yang kuat dan dia rasa dia tak memerlukan orang luar. Dan orang luar tu adalah satu anasir yang mungkin tak bagus untuk dia, dan dia memang macam negara yang tertutup dari segi inilah, sebab dia boleh produce makanan sendiri, dia boleh produce barang sendiri, dia bukan macam Malaysia yang memerlukan import dan ekspor sebagai tuntak utama ekonomi. So oleh sebab tu contohlah kan, macam kat Russia kita duit, contohnya kita kat sana guna rubles. Jadi macam contohnya kita nak beli roti harga dia 50 rubel, sama macam RM5. Tapi dalam poket kita ada 100 rubel ataupun 1000 rubel. So macam bila sejuk-sejuk, musim sejuk tu, dia duduk kat dalam satu macam pondok kecil yang tertutup. So diorang tak sejuk kat dalam pondok tu lah. So macam kalau kita nak beli roti 50 rubel, kita bagi 1000 rubel, dia boleh kata, ada ke duit kecil? Pergilah cari duit kecil. Lepas tu dia pulangkan duit kita. Oh, dia tak nak layan. Dia tak nak layan. Maksudnya dia tak rasa pun, macam kalau dia Russian ni buat bisnes kat Malaysia dah lama rugilah. Sebab dia bukan customer first. Dia ada barang, you nak beli. So maksudnya perangai dari segi masyarakat tu macam tu. Dan dia bukanlah buat pada Malaysian je, dia buat pada semua orang pun macam tu. Kalau tak ada duit kecil tu, you kena carilah duit kecil. Berusahalah macam tu. So maksudnya jadi bergantung pada negara yang kita pergi, mungkin kita perlu buat sedikit kajian lah sebelum pergi mana-mana negara, macam mana background, community dan masyarakat kat situ, and try to adapt with it. Lepas tu sama je macam negara-negara besar, negara-negara kuasa veto kan, maksudnya macam Russia ni dia ada bahasa dia, jadi dia lebih fancy bahasa dia, dia tak fancy orang bahasa Inggeris. Cakaplah bahasa Inggeris dengan dia, like who cares. You in Russia, you speak in Russia, you talk in our language. Macam kita adalah jati diri kita sedikit berbeza. Lagi nampak macam Mak Saleh orang tu, lagi nampak mix orang tu, lagi kita look up. Macam lagi contoh, kalau speaking, kalau macam muka Melayu lepas tu speaking berabuk, semua orang macam macam tu kan. Tapi kalau Russian, ada aku kisah. Cuba cakap bahasa sikit. Здравствуйте, меня зовут Якин, я жила в России, в Волгограде 6 лет. Dia kat Mata Nama saya Nur Yakin, belajar di Universiti Volgograd. Tak, saya duduk di Russia selama 6 tahun. Wah, selepas beberapa tahun tinggal Rusia pun masih fasih lagi nampaknya berbicara. Ada rasa tak nak pergi balik ke Rusia? Like balik kampung? InsyaAllah. First kali nak pergi ke Mekah, yang kedua baru nak pergi ke Russia. I see. InsyaAllah ditunaikan. Doakan saya. Okay, tadi cakap pasal perception kan. Lepas tu kita kena tengok juga background country tu. So dari segi Kak Cik punya personal experience ataupun Yakin punya personal experience, macam rasa menyesal tak belajar 6 tahun kat sana? Things like that. Okay, ni related dengan the first question tadi yang cakap orang punya persepsi belajar dekat Russia, belajar ni. I think depends on your pekerjaan lah. Tapi macam kalau medik ni, macam kalau you local, you gempak. Sebabnya it's not easy to get into local university, especially yang universiti awam. Kalau universiti swasta tu another story lah. Another aspect that we'll have to discuss in a separate lah. Yes. Tapi macam local graduate ni memang kita tahu dia punya latihan. Maksudnya macam kita nak bekerja kat Malaysia dan dia dah biasa dengan sistem Malaysia sebab dia duduk local. Maksudnya dia dah tahu dah
background hospital, macam mana sistem. So dia ada apa? Dia ada plus point kat situ berbandingan orang daripada Russia ni. Memang kita macam zero knowledge of how the Malaysian how the Malaysian setup the health care punya system. So you are so new to that, and then bila masuk cuba macam bayangkanlah macam as simple as my own experience kan, bila doktor tanya IVC tu apa? If ada vena cava kan. Tapi kalau kat Russia, vena cava inferior. Kan lain tu. So macam as simple as that, even though you have the knowledge, but then when you say something that is so alien to other people, it does sounds like krik krik krik. Macam tu lah. So I think that's the main main challenge that we Russian graduate faced. But actually human is a very smart ciptaan Allah. And Allah created us with such a ability where you can adapt and you can learn. So and medicine is something that the reason why you have your senior is because not because macam saya cakap ni dari macam aspek bila kita tengok orang baru masuk kan. Kita tak rasa kita lagi bagus daripada dia. In fact, kita rasa mungkin dia kalau dia sama batch dengan kita, dia malah lebih bagus dari kita. The only reason why somebody become a senior is because they are into the system earlier. It's not because they are good than you or you are better than someone who is junior to you, but it's just that Allah takdirkan you comes in the system earlier, that's all. And one thing about medicine that I think is very I think medicine ni bagus sebab you can never know everything. There's a limitation to you. Yes, there's even though you are so good, so damn good, so smart. For example, in my case macam kalau macam tahu semua engine ni luar dalam semua dia punya discussion, dia punya research semua tahulah. But then tiba-tiba ortho comes in and you have zero knowledge of that. So macam tak boleh nak bongkar. Sebabnya you only know about your own field, but you might not have any idea about other fields, and you just cannot walk straight and think you are the best. Exactly. Macam kita need each other lah kan, untuk complement each other. Kita punya disiplin, fraternity masing-masing. Betul. Okay, yang betul, very nice analogy lah yang Kak Ma, senior and junior, because usually dia jadi issue sikit kan, yang ni senior, yang ni junior, yang ni okay, it's not actually yang sepatutnya mendiscourage kita untuk perform or doing our job properly. Okay. And don't let other people define you just because you're from not local graduate. They can't use that to define you. You can define yourself. So just be humble and don't stop learning, because the moment you stop learn, that means I think your progression stops there when you stop learn. Betul. Macam ada yang quote kata, bila hari kita grad as a doctor tu, actually that's the first day of we are start learning, right? Because jadi doktor memang kena belajar minal mahdi ilal lahdi. Daripada. Okay, so next disebabkan masa tu doktor yakin pergi belajar kat overseas 6 tahun berjauhan dengan keluarga, sekali-sekala je balik. Kemudian towards the end of you punya macam waktu belajar tu, tiba-tiba ada cerita macam nak berkahwin and then dapat anak. Maybe part of audience kita adalah nak juga tahu macam mana handle benda tu. Is it worth it untuk commit waktu tu kan? Sebab it's not easy being undergrad and then ada commitment juga as a mother, as a wife, semua tu. Kau ada tips ataupun cabaran ataupun nasihat sikit lah regarding that. Kahwin. I think at this point bila alhamdulillah sekarang tahun ni adalah tahun ke-10 perkahwinan dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. So anak pertama waktu student, anak kedua waktu houseman, anak ketiga waktu MO, anak keempat ni belum lagi, insya-Allah. Tunggu habis master. Tapi I think kepada sesiapa yang tengah considering nak kahwin awal ataupun kahwin ketika belajar, I think what you need to do is you have to ask yourself, at least put a list of reason why you want to get married.
sebabnya macam satu macam mungkinlah waktu remaja kan macam sebab kita suka ke ataupun ada sebab-sebab kenapa kita kahwin kan. Biasanya kahwin awal ni sebab antaranya adalah percintaan lah kan yang sedang berkutik macam tu. Cik dulu ada 10 list kan? So macam at least because marriage is something that is so serious. Dalam Al-Quran pun 3 kali Allah sebut tentang perkahwinan, ikatan perkahwinan, iaitu tentang mitsaqan ghaliza. Bila Allah sebut tentang ikatan perkahwinan ni, Allah sebut mitsaqan ghaliza, dan Allah gunakan mitsaqan ghaliza ni juga dekat dalam beberapa 2 ayat yang lain, yang salah satunya adalah tentang ketika mana kaum diugut untuk beriman kepada Allah dengan letak bukit kat atas dia. Dan ambil perjanjian untuk beriman kepada Allah waktu tu. Waktu diancam bukit tu dekat atas kepala kaum tu cakap kena mitsaqan ghaliza ni. Maksudnya satu perjanjian. Perjanjian yang berat lah. Satu perjanjian. So dalam masyarakat kita kan macam biasa kita tengok kahwin awal, cerai awal. Macam tu, betul tak? Macam ramai je yang macam mungkin waktu kahwin dulu macam tak tahulah apa isunya ataupun tak tahulah apa sebabnya. Tapi banyak juga perkahwinan di waktu student ni yang end up dengan perceraian. Saya tak menafikan. Sebab mungkin waktu tu decision pramatang ataupun kita waktu tu tak explore lagi dunia. Ni je lah yang kita jumpa. So kita pun kahwin dengan dia. Rupanya bila keluar ke alam pekerjaan lebih ramai lagi orang yang kita rasa macam lebih menarik dan lebih chemistry. Lepas tu kenapalah aku pilih orang ni dulu macam tu. Jadi ni antaranya lah kalau macam nak kahwin tu mungkin kita letak bukan satu sebab, bukan hanya sebab sayang, tapi ada lagi 10 sebab kenapa kita nak berkahwin pada waktu itu dan ketika itu. So poinnya adalah perkahwinan ni satu benda yang beremosi, tetapi di balik emosi tu kita kena letakkan rationality dan letakkan reality di situ sebagai sebab. Sebab at one point emosi ni boleh pudar, dia boleh turun dan naik. Jadinya bila kita masukkan rationality, kita fikir, maksudnya bukan hanya emosi semata-mata dan letakkan banyak reason. Sebab contohnya kalau pada satu hari nanti bila contohlah macam pergolakan dalam rumah tangga kan, hati tu rasa cinta tu dah rasa kurang. Tapi sebab ada lagi 9 reason kenapa kita kahwin. So mungkin tu insya-Allah membantu untuk menenangkan tali yang sedang tegang. Lepas tu bila tegang tu dia kendur balik, sayang balik. Memang itulah cycle. Tak ada siapa pun cakap dalam perkahwinan ni tak ada tribulasi. Betul. Senang cakapnya, kalau kahwin awal pun ada isu, kalau tak kahwin pun ada isu, kalau langsung tak membujang sampai ketua pun ada isu. Jadinya indahnya menjadi Muslim tu apa-apalah kita punya fasa dalam kehidupan ni, semua pun ada dia punya tribulasi, semua pun ada cara untuk kita dekatkan diri pada Allah lah. Yang akhir saya nak cakap tentang perkahwinan ni yang saya rasa macam memang daripada mak dengan abah lah. Mak dengan abah waktu saya nak kahwin dulu, mak dengan abah pernah cakap, perkahwinan ni dia kena ada satu tunjak. Apa-apalah alasan kita untuk berkahwin. Macam contohnya kita sebab duduk jauh, tak ada orang dekat, tak ada siapa nak lindung kita, apa semua kan. Apa-apa macam-macam lah, dah sayang sangat, tak boleh nak go on, mandi pun nampak, tidur pun nampak, belajar pun nampak. Apa-apa pun lah tunjang kita nak kahwin ni, dia mesti pada satu je, which is Allah. So bila mak dengan abah cakap macam tu, as long as percintaan ni atas dasarnya Allah, insya-Allah dia akan berkekalan. Dan of course along the way tu dia akan ada kadang-kadang rasa suka, kadang-kadang rasa bergaduh, kadang-kadang rasa suka balik, lepas tu rasa nyampah sekejap, lepas tu rasa macam nasib baik suami aku macam ni. Betul. Tapi along the way tu kalau matlamat kita jelas, insya-Allah walaupun ada banyak tribulasi, Allah akan bantu dan inilah perkahwinan. Of course it's not an easy journey, of course it's another issue, but depends on semua orang tak sama kan. Jadinya ikutlah bermesyuarah lah dan jangan ikut emosi lah, because it's a long term. Perkahwinan ni is about making it a family. Macam tu lah. Masya Allah. Kak Amar rasa macam cakap bukan sahaja pada pakar yang bakal menjadi pakar ONG, tapi juga kepada ustazah yang memahami selok-belok emosi dan yang stabil ke antara emosi intelektual juga. Masya Allah. InsyaAllah menjadi mukmin profesional
InsyaAllah. Amin insya-Allah. Okay, so pada siapa-siapa yang tengah terfikir sama ada perlu meneruskan ke hold dulu ke or sambung balik ke whatever dalam situasi sekarang ni, misalkan ghalizah tu betul-betul satu ikatan yang kita kena ambil berat lah, kan? Dan jangan lupa Satu lagi mungkin. ha, Satu lagi sebagai ONG kan, lupa ha, pula nak bagi tahu. Apa pun reproductive age yang baik untuk wanita adalah 25 tahun. Dan 35 tahun ni adalah usia di mana kita punya reproductive potential, kita punya quality genetik tu semakin berkurang. Jadi memang kita galakkan seorang wanita tu untuk membina keluarga pada usia yang awal. Awal tu maksudnya macam 20-an hingga 35. Maksudnya sebab waktu itulah kita nak tackle everything. Contohnya hypertension pun berlaku banyak lepas 35 tahun, diabetes, obesity, semua tu, dan masalah-masalah genetik pada janin. Jadinya nak beritahulah macam of course kita ada laluan masing-masing, tetapi mungkin kita boleh set satu timeline yang general, which is kalau boleh kita nak rancang keluarga tu sebelum 35 tahun. Macam tu lah, insyaAllah. reproductive age 20 Yes, sampai reproductive 35. age. Masya Allah. Okay. Sorry, Alright. potong pula pengacara. Tak, bagus. It's very good info sebab kita ramai yang tak tahu sebenarnya kita nak kena kejar juga time limit tu kan untuk menghasilkan next generation yang lebih bermutu, insyaAllah lebih baik Betul, pada insyaAllah. kita kan. Okay, undergrad sudah, lepas tu dah pergi ke alam pekerjaan sebentar, lepas tu membesarkan anak-anak yang 3 orang yang berbagai fasa dengan cabaran yang tersendiri. Seterusnya nak tanya sikitlah pasal bahagian ONG Kak Cik ni lah. Sebab sekarang ni kebetulan adalah minggu laktasi kan? Minggu laktasi. So if I'm not mistaken lah, Kak Cik punya thesis tu ada kaitan dengan laktasi. Betul tak? Sebab being a surgeon like me, dengan 3 orang anak yang kita nak menyusu dalam masa yang sama eksklusif 6 months is not an simple or easy journey lah. Dengan tengah operate baju basah, bila lagi nak pump, bila pump nanti orang cakap pergi curi tulang lah, whatever kan. Antara keperluan dengan orang kata dengan kita punya yang sepatutnya nak buat tu, memang it's not easy, tapi Alhamdulillah sebagai profesional lah, maksudnya penasihat dari ONG dan laktasi, macam mana kita nak go about it, especially untuk career woman lah. Silakan. So untuk career woman, bismillah, sepatutnya macam sebelum mengandung tu dia dah ada plan dah macam mana nak buat untuk penyusuan. Sebab macam macam mengandung jugalah kan, kalau boleh kita nak mengandung tu 3 bulan tu dah makan folic acid. Lepas tu baru mengandung. Dan ketika mengandung tu, sebab tu Allah bagi mengandung tu 9 bulan. Dia hari-hari di mana kita boleh berfikir macam-macam perkara. Contohnya hala 7 penyusuan. Of course yang terbaik kalau menurut Islam pun adalah 2 tahun. Dan kalau menurut WHO pun 6 bulan pertama tu adalah eksklusif, kemudian disambung dengan penyusuan juga, tetapi boleh campur makanan tambahan lah, complementary, selama 2 tahun. So so benda ni nak beritahunya adalah sebenarnya masyarakat tu dah mula sedar, dan kita punya majikan pun sebenarnya banyak yang dah mengetahui lah tentang penyusuan su ibu ni, dan banyak juga office yang dah sediakan tempat untuk breast pump lah, at least dalam surau ke apa kan, yang lebih convenient lah. Sebab kesian ada mak yang kena pump susu dalam toilet macam tu. Kita tak menafikan memang ada tempat-tempat yang tak breastfeeding friendly, tapi maksudnya tak ada siapa kata perjalanan penyusuan ni mudah. Dia memang susah. Sebab tu pahala dia besar, dan Allah pun sebut dalam surah Luqman, kena hormat, kena sayang pada ibu ayah ni sebab dia mengandung dan menyusu dengan keadaan yang payah selama 2 tahun. So maksudnya memang bila benda tu ada value, maksudnya dia tak mudah. Dan bila dia tak mudah, dia perlukan at least lah satu planning yang baik untuk menjayakan dia. So one is planning. Plan untuk menyusu dan kena ada azam yang kuat. Dan of course kalau macam ada masalah-masalah, mungkin kita kena lebih reach out. Maksudnya mencari
kalau susah nak Google ke nak Facebook ke, boleh contact pada hospital-hospital yang kita bersalin tu. Kebanyakan hospital memang ada contact. Kalau dia hospital BFHI ataupun feeding friendly hospital initiative kan. Kalau dia BFHI punya hospital, dia akan ada contact untuk kita capai kalau ada masalah penyusuan. Oh, maksudnya kita boleh dapatkan konsultasi tempat mana kita bersalin Betul. tu regarding lactation ni lah. Betul, dia ada lactation team dia. So try untuk ni lah macam ask around, try to reach out. InsyaAllah there is a way. Kadang-kadang masalah penyusuan ni macam ada setengah orang kata macam sebulan dah tak ada susu apa semua tu. Dia lebih pada teknik dan juga cara lah. Bukan permasalahan pada breast, bukan permasalahan pada maksud saya hormon di otak, tak. Dia sebenarnya lebih pada teknik dan juga ni lah. Dia lebih sebab susu ni kan dia based on demand. Macam kilang, ada demand, ada supply, tak ada demand, tak ada supply. So benda tu je kadang-kadang just a simple measures can helps you to have a successful breastfeeding journey for 2 years. I see. So anak-anak doktor yakin semua cukup lah 2 tahun, is it? Alhamdulillah anak-anak sebab kekangan tu kan, Alhamdulillah 1.5 tahun lah. Lagi 1/2 bulan tu memang dah habis dah susu. Dah habis simpanan susu. Supply tak cukup, demand tak cukup dengan supply. Yes, selalunya 2 tahun tu memang boleh. Ada Cumanya tak macam kalau jadi macam tu, yang tanya boleh ke ambil ubat untuk boleh. tambah? Maksudnya ubat semua tu kena jumpa ke ni lah lactation counselor, dia akan bantu insya-Allah. Kalau macam doktor memang kita boleh bagi ubat-ubat untuk bantu boost the milk lah, milk production. Saya nak share sikit lah tentang bulan penyusuan dan tesis saya lah. InsyaAllah tesis saya masih dalam proses untuk mendapatkan data. Maksudnya sample collection semua dah ni di tahap untuk lab lah analyze. So cuma rationals yang mungkin nak share adalah contohnya kita ada 2 kembar yang seiras kembar yang maksudnya kalau DNA kakak ni A dengan B ni, kalau kita ambil DNA dia hantar kat lab, DNA yang sama sebab dia kembar. Kembar yang seiras lah, maksudnya daripada janin yang sama dia bahagi 2 jadi kembar. Kembar seiras lah. Seiras. Maksudnya sama jantina semualah. Sama jantina, sama muka semua. Okey. Tapi kalau contohnya yang A ni kita letak dekat contoh negara panas, contoh Afrika, dan contohlah kurang pemakanan ataupun dia expose dengan cuaca yang kurang baik. Lepas tu ada smoking kat situ banyak kan. Dan tak ada education contohlah. Satu lagi kita letak dekat contohnya dekat mana Great Britain kat UK contohnya sejuk, ataupun kat Russia sejuk, lepas tu highly educated, lepas tu makanan pun cukup. Kalau contohnya within 30 tahun agak-agaknya kembar seiras ni balik ke Malaysia, seiras tak dia? Apa pendapat Puan Pengerusi? Kalau ikutkan genetiknya sama, tapi disebabkan different environment, different nutrition, different somehow mesti ada beza. Ada beza. Okay. So point yang saya nak tekan kat sini adalah begitu juga dengan penyusuan. Sebenarnya kita punya contohlah kan, kalau orang tu dah besar baru pergi Russia berbanding dengan waktu kecil lagi dah pergi Russia, mana yang muka dia boleh berubah, mana yang dia punya lenggok bahasa boleh berubah. Yang kecil ke yang besar? Yang kecil. So maksudnya badan manusia ni kita panggil genetik dan kita ada epigenetik. Dia bukan genetik, dia epigenetik, sebelah genetik. I see. So yang tu boleh bertukar. Epigenetik itu boleh bertukar, betul. Epigenetik ni dia bertukar mengikut environment, mengikut pemakanan, mengikut exposure, mengikut banyak benda. So sebab tu kembar yang seiras yang genetik DNA dia sama, epigenetik dia boleh berbeza. So penyusuan susu ibu ni dia mempengaruhi banyak epigenetik. I see. So epigenetik orang yang minum susu formula dengan orang yang minum susu manusia adalah sangat berbeza. Dan epigenetik ni juga yang bertanggungjawab terhadap terjadinya penyakit-penyakit diabetik, hypertension, cancer, obesity pada adulthood. So kita panggil disease developmental origin of health and disease.
I see. So maksudnya kita sedang mengkaji macam mana genetik waktu kecil ni dan dalam perut ni boleh mempengaruhi adulthood punya Adulthood. diseases. Ya. Wah, Masya Allah. So di situlah peranan breastfeeding dan di situlah kita nak tackle. Sebab tu Allah sebut 8 kali dalam Al-Quran tentang breastfeeding. Sebab it's beyond your mind, it's beyond your imagination, it's beyond your knowledge. And this is a wahyu that comes from Allah who created the human and he knows best. And he advocates breastfeeding. In fact, Nabi Muhammad pun breastfeeding. mak dia tak ada penyusuan direct dari ibu, dia dapat daripada ibu-ibu susuan. Tetapi masih manusia. Dan sebaiknya mendapat penyusuan daripada mak tu yang terbaik, tetapi ibu susuan ataupun bank susu yang syariah compliance adalah pilihan kedua terbaik. Macam tu lah. So basically that's about my thesis. Yang pasal epigenetik tu sangat menarik dan somehow Kak Mah pun baru tahu. Thank you for the knowledge sharing. Cuma nak tahu kalau let's say budak tu kiranya dia dilahirkan oleh mak yang sama, menyusu juga. Let's say seorang 6 bulan, seorang lagi setahun. So tandem breastfeeding lah. So macam mana seorang 6 bulan seorang setahun ni berapa lama mak dia mengandung? Tak, maksudnya anak pertama dia menyusu 6 bulan saja. Okey. Anak kedua dia berjaya menyusu sampai setahun. Faham tak? Okey. So dari segi pembentukan epigenetik dia, apa perbezaan dia? Maksudnya adakah anak yang pertama tu dia dapat kurang susu 6 bulan je, anak kedua sebab mak dia busy sikit, mak dia kurang busy dapatlah setahun. So adakah pembentukan epigenetik tu macam sama ke, berbeza ke ataupun tak banyak beza, as long as you dapat okey. First 6 months okey. Macam tu. Okay, basically secara jujurnya study yang buat tentang epigenetik ni, dia ada yang study yang 6 session susu sahaja, ada yang sampai 6 bulan. Maksud kita tak adalah study yang memang compare 6 bulan dengan setahun. Tetapi contohnya macam study dari mice study in the lab kan, dia macam guna 5 kali susuan. Pun dah nampak perbezaan. Susu tikus ambil daripada mana? Tikus kita ada breast. Tikus ada 6 breast. Jadi kita boleh pump. Kita boleh breast pump 6 breast dan keluarkan susu dan kita bagi kepada tikus lain. Faham tak? Maksudnya Allah. Memang amazing sangat. Memang kena buat session lain ni bersama dengan Profesor Nur Yassin pasal laktasi. Masya Allah, Masya Allah. Cuma nak bagi tahu, even a short term period exposure to breast milk ni pun dah ada difference. Cuma the difference is that ni highly significant, ni less significant, yada. But still there's a difference. Dan kita punya epigenetik ni dia ada period of plasticity, maksudnya period yang dia sangat fleksibel. Sebab tu macam Al-Quran kata 2 tahun, that's the best duration. But of course if you cannot get the best and 6 months is the best that you can get, then alhamdulillah still. Tapi maksudnya kita tak menafikan lah yang 6 bulan ni mungkin ada efek, tapi mungkin tak selama 2 tahun lah. But there is a difference, but hopefully there is some benefit and we see a changes in epigenetics even though a very short exposure in the towards the breast milk. So as a mother, inshallah we have tried our best what we want to give to our child, but inshallah with more knowledge and we can actually prepare ourselves so that better alternative can be given in the future. Masya Allah, banyaknya ilmu baru yang Kak Mah sendiri pun belajar. InsyaAllah kita akan ada next session just for lactation nampaknya because that's your specialty. Anyhow, sebelum kita end kita punya session yang sangat menarik for me, kalau boleh banyak lagi soalan nak tanya but time tak mengizinkan buat masa ni. Ada pesanan terakhir, apa-apa Kak Cik nak pesan kepada yang kat luar yang mendengar berkaitan dengan whether nak belajar luar negara, kahwin masa belajar and then sambung pula belajar masa walaupun dah jadi doktor still sambung lagi. So ada pesanan apa-apa? Kira macam nasihat lah macam
not nasihat lah, sharing lah. Sharing what inspire you to be like someone like you today. Sebab Kak Mas sendiri pun envy, you know. Rajinnya belajar, ambil ONG pula tu. Macam tu. Kat sini orang yang berkata-kata tu lebih lah daripada orang yang sedang berkata ni. Akhir kata lah. First kali mungkin saya nak mohon doa daripada semua. InsyaAllah. Orang suruh pakai kata, kita nak suruh doa pula. Betul-betul. Minta Siapa pohon yang doa dari mendengar, semua. Sekiranya pengisian ni mendapat sedikit manfaat, tolong-tolonglah doakan untuk saya, Nuriyaki Muhammad Noor, untuk terus berjuang dalam bidang ONG ni, sebab dia satu jihad yang susah lah. Lepas tu another thing, insyaAllah akhir kata kot nak just dalam pandemik sekarang kan, macam in life it is good to have a plan, but sometimes your plan might not be the same as what Allah have planned for you. Yes. And just believe that Allah plan is the best plan, because His knowledge is beyond, and He know what is the present, past and future for you. And your plan is based on your previous, your past knowledge and present knowledge, not the future. So anything happen in life, maksudnya itulah bahagianya menjadi Muslim. Walaupun you ada plan, tapi Allah plan lain untuk kamu. Tapi mungkin, dan itulah yang terbaik plan, dan hati tu lebih terbuka lah. Maksudnya cabaran orang semua berbeza-beza. Tapi macam seorang ustaz tu, dia katalah, kalau macam COVID ni dah dahsyat dah. Setiap 30 orang yang kita jumpa, satu ada COVID. Dan berapa ramai banyak dah kematian yang kita dengar setiap hari. Ibu mengandung, ibu bersalin, orang sihat, orang tua yang sakit pun semua meninggal disebabkan oleh COVID lah. Dan Allah lah yang menurunkan COVID ni. So ustaz bagi tahu, kalaulah sedahsyat ini COVID tidak mendekatkan kamu kepada Allah, maka cabarannya macam mana ataupun apa macam lagi? Macam pandemik macam mana lagi yang you nak untuk kamu dekatkan diri pada Allah. Kalau sedahsyat ni pun kamu rasa macam okay je, I am okay, and there is no need of Allah in your life, what kind of challenges or bala ataupun jenis apa test yang Allah nak turunkan supaya awak dekat kepada Allah. Itulah saya rasa macam macam rasa macam Masya Allah, betul. Cantik betul akhir kata Kak Cik tu. Sangat mengguris hati, bukan mengguris tu kelakar lah pula, sangat menyentuh hati. Sangat menyentuh hati, betul. Sebenarnya nak muhasabah kan atas apa yang berlaku pada hari ini. So alhamdulillah kita punya session ni dah di akhir nampaknya. Kak Mah sangat-sangat berterima kasih atas kesudian Kak Cik bersama Kak Mah dalam sembang santai ni. Memberi masa yang sangat penuh. Kak Mah tahu of course dengan nak belajar lagi, nak study, lepas tu macam-macam tanggungjawab on call lagi, dekat-dekat nak exam lagi ni. Time is very precious, but kita harap apa yang kita share hari ini insya-Allah menjadi amal jariah dan boleh mendatang manfaat pada orang lain dan pada diri kita sendiri juga. Sebab Kak Mas ni pun banyak belajar daripada Kak Cik. Wallahu a'lam. So kita sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.